Buletin Didik 5 Julai bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Kejadian banjir di Baling Kedah petang semalam mengakibatkan lebih 9 sekolah terjejas. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin melalui hantaran di Facebooknya berkata, pihak Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah dan Pejabat Pendidikan Daerah Baling diminta bersiap sedia mengambil tindakan sewajarnya. Ini termasuk menjadikan sekolah yang tidak terjejas sebagai pusat penempatan sementara PPS untuk mangsa banjir. Pihaknya juga terus mengikuti perkembangan situasi berkenaan dan memastikan warga pendidikan yang terkesan diberi perhatian. Kementerian Pengajian Tinggi KPT merasmikan inisiatif Food at Campus Keluarga Malaysia 2.0. Majlis perasmian disempurnakan oleh Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad di lobi bangunan KPT di Putrajaya. Inisiatif yang mula dilaksanakan pada 2021 ini selaras dengan usaha kerajaan dalam memperkasa mahasiswa seperti mana yang digariskan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025. Datuk Seri Dr. Noraini menyampaikan mock check berjumlah RM1 juta melalui Yayasan Kebajikan Siswa Keluarga Malaysia untuk diberikan kepada Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Antara objektif Food at Campus Keluarga Malaysia ialah membantu meringankan tanggungan perbelanjaan makanan harian pelajar golongan B40 bersasar di institusi pengajian tinggi. Ia juga menggalakkan tambahan inisiatif kebajikan makanan kepada penuntut berkenaan melalui sumbangan tabung kebajikan Badan Wakaf dan Zakat serta agensi bertanggungjawab. Pada majlis sama, Datuk Seri Noraini turut melancarkan pertandingan mencipta logo Yayasan Kebajikan Siswa Keluarga Malaysia sebagai salah satu platform memacu penghasilan lebih ramai kreatifpreneur dalam kalangan penuntut IPT. Dalam pada itu, pengenalan menu Keluarga Malaysia di restoran koperasi, kafeteria serta premis jualan makanan di institusi pengajian tinggi adalah alternatif terbaik bagi golongan sasar mendapatkan hidangan pada harga berpatutan. Menerusi inisiatif itu, menu ditawarkan dengan harga siling RM3.50 setiap hidangan. Pelaksanaan inisiatif menu Keluarga Malaysia ini dianggap sebagai langkah yang bertepatan dan radikal bagi mengatasi kos sara hidup pelajar yang tinggi ketika ini. Ia juga penting bagi melindungi kebajikan penuntut terutamanya yang tergolong dalam kategori B40. Jadi kalau kita tengok perancangan kerajaan untuk menetapkan harga siling RM3.50 per hidangan, ini saya kira satu inisiatif prihatin, praktikal dan sebahagian daripada usaha bersepadu yang sedang kita lihat, yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan bagi meringankan beban kenaikan kos sara hidup. Faktorkan dengan keadaan ekonomi sekarang ni kan, harga barang pun naik kan. So kita orang sebagai pelajar pun kita orang dah bajet-bajet kewangan kan, nak makan hari ni berapa je kan. So bila ada penyelarasan harga yang sama semua, so bagi saya baguslah. Umum mengetahui pelajar juga mempunyai bayaran-bayaran yang perlu dijelaskan. Jadi mungkin ini adalah salah satu inisiatif yang baik untuk mengurangkan salah satu perbelanjaan pelajar daripada segi pemakanan di kampus. Peniaga juga menyambut baik pengumuman Kementerian Pengajian Tinggi yang bersetuju melaksanakan moratorium bayaran sewaan selama 6 bulan kepada pengusaha dan penyedia perkhidmatan makanan di dalam kampus. Selepas 6 bulan tu yang akan kita fikirkan, baik untuk student, baik juga tak untuk kita, untuk peniaga. Kalau macam baik untuk kedua-dua pihak, kita macam saya okey je. Baiklah, baik KPT keluarkan tu dia baguslah untuk student kan, tapi fikirkan untuk peniaga juga. Seterusnya, hanya dengan RM5 boleh dapat nasi lawak ayam. Itu harga hidangan tengah hari dan malam di kampus Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Harga murah diperkenal sebagai inisiatif baru institusi itu bagi membantu pelajar ekoran rungutan mereka berhubung peningkatan harga makanan di kampus.
Sebelum ini, UPSI memperkenalkan harga sarapan serendah RM3.50 sahaja. Kesemua harga baru juara itu boleh didapati di kafe kampus baru dan lama universiti berkenaan. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni-nya, Profesor Madya Nur Khalid Salimin berkata inisiatif itu dilakukan selepas perbincangan dengan Majlis Perwakilan Pelajar, MPP serta peniaga kafe. Mengulas lanjut ujarnya, langkah itu turut mendapat kerjasama peniaga kafe yang rata-rata bersimpati dengan nasib pelajar menerima tempias kenaikan harga barangan. Justru mereka bersetuju menjadikan beberapa menu berharga RM5 yang mengenyangkan untuk pelajar kampus. Bagaimanapun, peniaga akui untuk menyediakan menu seperti ikan agak mustahil kerana harganya yang tidak menentu. Bersua kembali. Kementerian Pengangkutan memilih Pensiangan sebagai lokasi pertama di Sabah bagi program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia BLKM. 396 peserta berusia dalam lingkungan 16 hingga 60 tahun di sekitar Sok dan juga Nabawan dipilih mengikuti program berkenaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Kurup berkata peserta turut mendapat lesen memandu motosikal di samping maklumat mengenai peraturan jalan raya. Tambahnya, dengan adanya lesen berkenaan, penerima boleh memandu motosikal sendiri seterusnya memudahkan mencari peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi. Dengan program ini, mungkin kami akan dapat, mungkin lebih mudah kami untuk menjalankan urusan kami. Semoga dengan program ini dapat membantu semua belia. Program itu sangat membantu penakan teratawoi. Jadi, boy hitili memang lerna ke muhunda laisin, tapi karena intera kono kos perjalanan dari segi keuangan susah pahuyuman, jadi akai konau sangat-sangat berterima kasih. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menegaskan cadangan waktu bekerja 4 hari seminggu adalah di peringkat penelitian dan kajian sahaja. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah berkata JPA sentiasa terbuka untuk mendapatkan maklum balas menyeluruh daripada pihak berkepentingan bagi mengkaji secara empirikal kebolehlaksanaan cadangan berkenaan. Jelasnya, dalam satu kenyataan, walaupun beberapa negara sedang melaksanakan waktu bekerja 4 hari seminggu secara percubaan, JPA berpandangan pendekatan itu perlu dilihat secara holistik, terutama kesesuaian serta keberkesanan terhadap struktur perkhidmatan awam di negara ini. Pihaknya juga cakna kesan pelaksanaan sebarang dasar baru terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam, khususnya ketika kerajaan dalam proses merancangkan semula ekonomi negara demi kesejahteraan keluarga Malaysia. JPA juga sentiasa mengkaji pelbagai aspek dari segi kemudahan, kemajuan kerjaya dan penambahbaikan proses kerja yang menjurus ke arah peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan awam berpaksikan rakyat. Hai adik-adik, di sebelah saya ini ialah koleksi kepala perahu diraja. Adik-adik tengok kepala perahu diraja ini bentuknya seperti apa? Ini kepala perahu diraja yang berbentuk ataupun berhiaskan dengan naga. Dan kepala perahu yang membentuk kepala naga ini diperbuat daripada kayu nangka dan diukir dengan motif suluh kacang dalam bentuk awan larat. Ia digunakan untuk menghiasi haluan perahu diraja dan dimiliki oleh kerabat diraja Pahang pada akhir kurun ke-19 dan juga dianggarkan berusia lebih kurang 100 tahun. Kalau dilihat, hiasan-hiasan pada kepala perahu diraja ini mempunyai pelbagai warna yang menarik seperti warna merah, hijau dan juga warna emas. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
Di Indonesia, prihatin terhadap pelajar yang mengalami masalah pendengaran sering terlepas daripada pendidikan agama. Seorang guru mengasaskan sebuah sekolah bagi membantu mereka belajar membaca Al-Quran menggunakan bahasa isyarat. Dibuka pada 2019 di Yogyakarta, Sekolah Tahfiz Darul Asom kini mempunyai 12 kaki tangan dan 115 pelajar berumur antara 7 hingga 28 tahun dari seluruh Indonesia. Pengasasnya Abu Kafi berharap sekolah yang diasaskannya ini akan memudahkan generasi akan datang mempelajari agama Islam. Karena pondok seperti ini masih jarang dan bilang pertama dan satu-satunya di Indonesia, jadi cepat menyebar dan mereka semua memang memerlukan tempat belajar seperti ini untuk tunarungu. Di Indonesia, kurikulum di sekolah awam menyediakan pengajaran agama yang terhad kepada kanak-kanak berkeperluan khas iaitu bermula pada usia 8 atau 9 tahun dan bukan ditadika seperti kebanyakan pelajar lain. Pelajar yang mempunyai masalah pendengaran biasanya mengambil masa kira-kira 5 tahun untuk belajar mengaji dan menghafal Al-Quran di sekolah. Salah seorang murid, Farhad 10 tahun, berjaya menghafal Al-Quran dan bercita-cita menjadi seorang guru agama supaya dapat menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Berdasarkan kajian tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, hanya 3 daripada 10 kanak-kanak kurang upaya di Indonesia pergi ke sekolah. Indonesia mempunyai puluhan ribu pesantren dan sekolah agama yang memberi peluang kepada anak-anak terutamanya daripada keluarga miskin untuk mendapat akses kepada pendidikan. Dari lautan hinggalah ke puncak gunung, manusialah yang mencemarkan planet bumi dengan serpihan halus plastik atau mikroplastik. Manusia tanpa disedari menyerap mikroplastik ini ke dalam tubuh tanpa implikasi yang jelas. Berjuta-juta tan plastik dikeluarkan setiap tahun. Sebahagian besarnya dari bahan api fosil yang masuk ke alam sekitar dan terurai kepada serpihan yang lebih halus. Menurut penyelidik makmal mikrolautan di Perancis, Jean-François Guilioni, beliau tidak menyangka terdapat banyak mikroplastik kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar tetapi berada di sekeliling kita. Malah kajian juga menemui pencemaran mikroplastik di dalam tubuh manusia. Ketika ini, kajian saintifik semakin banyak menemui bahan mikroplastik di dalam organ, termasuk paru-paru, buah pinggang, limpa, malah pada janin manusia. Puncanya, manusia menghirup udara dipenuhi partikel mikroplastik, terutamanya fiber halus daripada pakaian sintetik. Pada 2021 pula, penyelidik turut menemui mikroplastik di dalam kedua-dua tisu plasenta ibu dan bayi, sekaligus mencetuskan kebimbangan ia boleh menjelaskan pembesaran janin. Bagaimanapun, kebimbangan itu belum dapat dibuktikan. Pada 2019, satu laporan oleh Pertubuhan Alam Sekitar WWF menganggarkan manusia menghirup plastik sehingga 5 gram seminggu, iaitu cukup untuk menghasilkan sekeping kad kredit. Walaupun penemuan tersebut adalah baru, manusia sebenarnya sudah lama makan, minum dan menyedut plastik. Penyelidik di Royal Botanic Gardens Kew di London mengesahkan penemuan spesies baru bunga teratai gergasi dengan habitat asalnya di Bolivia. Bunga ini telah tumbuh lebih 100 tahun namun kesahihannya sebagai spesies baru tidak dapat disahkan sebelum ini berikutan kekurangan spesimen asal. So it goes from the size of a pea-sized seed, about a centimetre across, and it becomes this monster within the space of 3 or 4 months. It's quite incredible. And the flowers are this, they're about 20, 25 centimetres across. So it's an amazing mass of they change colour from dark pink to paler pink. There's amazing mass of petals. Bunga ini mampu menangkap kumbang dengan melepaskan haba dan memerangkap haiwan itu dengan kelopoknya. Untuk rekod, RBGQ adalah satu-satunya lokasi di dunia untuk melihat ketiga-tiga spesies teratai gergasi ini. Look at that.
Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, 4 pemain perseorangan negara mara kesaingan utama selepas melepasi cabaran pusingan kelayakan hari ini. Paling mencuri tumpuan Leong Junhao yang menundukkan lawan yang menduduki ranking lebih tinggi. Kemunculan Ji Yong paling dinantikan pada hari pembukaan Malaysia Masters di Axiata Arena. Berdepan Yeo Seng Zo, rakan sepasukan negara di pusingan kelayakan pertama, Ji Yong menang straight set 21-12, 21-13. Pemain ranking 48 dunia itu sekali lagi meraih kemenangan straight set 21-8, 21-12 pada pusingan kelayakan kedua, menundukkan pemain Korea Selatan Lee Dong-keun. Saya last week saya pun okey juga. So bukanlah macam last week saya macam ni dan this week dan kira better. Saya memang saya macam ni. Cuma hari ini mungkin tak main macam ni lama. Apapun kemarahan Leong Junhao, kesaingan utama nyata lebih menceriakan penyokong negara. Dia menewaskan pemain yang menduduki ranking ke-50 dunia, Wei Hong dari China. Meskipun tewas mudah 5-21 set pertama, Junhao tidak mudah menyerah kalah. Dia mengheret aksi ke set penentuan selepas menang 21-17 pada set kedua dan memastikan kesaingan utama dengan kemenangan 21-13 pada set penentuan. Saya amat gembira sebab saya dapat menang play yang lebih atas dan mainnya lebih ke game saya lah. Turut kesaingan utama, satu-satunya pemain wanita Goh Jin Wei. Berdepan pemain muda dari India Malvika Benson, Jin Wei tidak berdepan masalah menang straight set 21-10, 21-17. Pada pusingan pertama, Jin Wei yang menduduki ranking ke-69 dunia bakal berdepan pemain dari Amerika Syarikat, Bae Wen Zhang. Seorang lagi perseorangan lelaki yang layak kesaingan utama, Sung Ju Van. Pada aksi kelayakan, Ju Van menundukkan pemain Denmark Victor Svensson. Ju Van menang 21-19, 16-21, 21-10. Skuad bola sepak wanita kebangsaan terlepas 3 mata penuh pada aksi pertama Piala AFF Wanita 2022 selepas terikat tanpa jaringan menentang Singapura. Ketua jurulatihnya Jacob Joseph sedikit kecewa dengan prestasi anak buahnya yang mudah panik dan cepat kehilangan bola. Ia kepincangan yang tidak mahu diulangi apabila berdepan Indonesia pada aksi kedua kumpulan A esok. Membuka tirai saingan Piala AFF di Manila, kekentalan barisan pertahanan menyaksikan kedua-dua pasukan gagal untuk memecah kebuntuan. 0-0 tamat separuh masa. Aksi seimbang terus disajikan sebaik permainan bersambung. Bagaimanapun, skrip sama berulang selepas masing-masing tidak dapat melakukan penyudah tepat. Keputusan 0-0 kekal sehingga wisil penamat dengan kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati berkongsi mata. Saya harapkan dapatkan 3 poin, tapi kita dapat 1 poin lah. Tapi mungkin game yang pertama itu pemain-pemain tu tak steady ataupun dia orang kelang kabut sikit. Okay, kalau dia orang tenang dia main, I think kita boleh overcome Singapore already. But kita ni kelang kabut sangat. Daripada midfield, daripada attacker, defender, semua sama. Semua kelang kabut. Dapat bola semua kelang kabut. Perlawanan seterusnya, skuad negara dijadual bertemu Indonesia jam 7 malam esok. Untuk perlawanan esok, boleh dikatakan ready lah sudah. Tapi ada sikit lagi. Cuma tu je lah. Kerjasama dalam pasukan tu mungkin boleh beat dengan Indon ataupun draw begitu. Skuad wanita kebangsaan turut diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Filipina serta Thailand dan Australia. Hanya 2 pasukan terbaik layak ke separuh akhir 15 Julai ini. Kita beralih ke tenis Wimbledon. Pemain nombor 4 dunia Rafael Nadal menepati ramalan mudah mara ke suku akhir. Namun berbeza buat seorang lagi pemain tumpuan, Nick Kyrgios, yang terpaksa berhempas pula sebelum meneruskan kemarahan. Pada pusingan 16 terakhir, Nick Kyrgios menentang pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima. Tekanan mula dirasakan Kyrgios apabila tewas 4-6 set pertama. Pemain Australia itu kembali menguasai 2 set berikutnya 6-4 dan 7-6. Namun Nakashima tidak mudah mengalah apabila menang set keempat 6-3. Kyrgios tampil lebih kemas pada set kelima untuk mara ke suku akhir dengan kemenangan 6-2.
Sementara itu, pemain nombor 4 dunia Rafael Nadal tidak bermasalah untuk mara selepas mengalahkan pemain Belanda Butik Wenda Zandschulp. Menang 6-4 set pertama, permainan lebih baik terus disajikan bintang Spanyol itu untuk menamatkan set kedua 6-2. Set ketiga, Zandschulp cuba bangkit memaksa Nadal bekerja keras. Pengalaman nyata berpihak Nadal dengan kemenangan 7-6. Paparan pertunjukan bunga api di New York sempena ulang tahun kemerdekaan Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.